Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali lagi dalam episod yang ketiga untuk pengajian subjek kimia, subtopik 6.10, kesan haba ke atas garam. Okey, dalam subtopik ini kita akan belajar berkenaan kesan haba ke atas garam dan juga ujian gas. Jadi kita teruskan sajalah ya. Okey, so beberapa jenis garam boleh terurai apabila dipanaskan. Okey, kita highlightkan perkataan dipanaskan ni. Bila mana kita nampak perkataan dipanaskan, panaskan, maksudnya akan ada api. So, bila mana ada api, kita panggil ini sebagai tindak balas apa? Kita panggil ini sebagai tindak balas pembakaran. Okey. So, apabila sesuatu garam dipanaskan, ia akan terurai kepada oksida logam dan juga gas. Okey. So, seperti mana yang kita dah belajar dalam subtopik yang lepas, garam ada 4 jenis. Garam karbonat, garam klorida, garam nitrat dan juga garam sulfat. Okey, so kita go through yang pertama, garam karbonat. Apabila garam karbonat dipanaskan, dia akan terurai kepada oksida logam dan juga gas karbon dioksida. Okey, sebagai contoh, zinc karbonat, dia akan terurai kepada zinc oksida dan juga karbon dioksida. Kemudian plumbum 2 karbonat, dia akan terurai kepada plumbum 2 oksida dan juga gas karbon dioksida. Dan yang ketiga adalah kuprum 2 karbonat, dia akan terurai kepada kuprum 2 oksida dan juga gas karbon dioksida. Okey. Dia tak semua garam boleh terurai. Sebagai contoh dalam garam karbonat ni, semua garam karbonat boleh terurai kecuali garam kalium karbonat dan juga garam natrium karbonat. Okey, sebab apa kedua-dua garam ni tak boleh terurai? Okey. Kita recap balik kita punya bab 4. Tingkatan 4, jadual berkala unsur. Unsur kalium dan natrium dia duduk dekat kumpulan 1 kan. Nak katanya unsur dalam kumpulan 1 ni dia adalah logam yang sangat reaktif. Jadi, logam karbonat untuk kalium dan natrium sangat stabil lah. Bila mana sangat stabil, so kita nak ceraikan dia, nak uraikan dia sangat-sangat susah lah. Dan ia nak katanya kalau kamu nak panaskan dia, nak teruraikan dia, kamu perlukan suhu yang sangat tinggi untuk teruraikan dia. Okey, sangat tinggi ni sangat tinggi lah, mungkin 300, 200. Itu kamu kena selidik sendiri, search sendiri ya. Okey. Seterusnya untuk garam nitrat. Okey, garam nitrat dia akan terurai kepada oksida logam, gas nitrogen dioksida dan juga gas oksigen. Okey, sebagai contoh garam plumbum 2 nitrat dia akan terurai kepada plumbum 2 oksida, gas NO2 dan juga gas O2. Yang kedua, zinc nitrat. Dia akan terurai menjadi ZNO, gas nitrogen dioksida dan juga gas oksigen. Dan yang ketiga adalah garam kuprum 2 nitrat, dia akan terurai kepada CuO, kuprum 2 oksida, gas NO2 dan juga gas O2. Okey. Semua garam nitrat boleh terurai kecuali kalium nitrat dan juga natrium nitrat. Untuk kalium nitrat dengan natrium nitrat ni dia punya penguraian tu berbeza sikit. Sebagai contoh dia daripada garam nitrat dia menjadi garam nitrit. Ni garam nitrat. Ni garam nitrit. Macam tu. Dan juga gas oksigen lah. Okey. Kemudian garam klorida. Garam klorida semuanya tak larut kecuali amonium klorida. Amonium klorida dia akan terurai menjadi gas amonia dan juga gas hidrogen klorida. Inilah special. Dua ni special, so you kena hafal dan ingatlah.
Untuk garam sulfat pula, garam sulfat ni adalah sejenis garam yang stabil. Jadi ia tak mudahlah untuk terurai kecuali dua ni. Yang pertama adalah garam zinc sulfat, dia akan terurai menjadi zinc oksida dan juga gas sulfur trioksida. Dan yang kedua, garam ferrum 2 sulfat, dia akan terurai menjadi Fe2O3, gas sulfur dioksida dan juga gas sulfur trioksida. So, kalau nak dikonklusikan, kalau dia garam karbonat dan dia dipanaskan, dia mesti akan melepaskan gas karbon dioksida. Kalau garam nitrat, apabila dia dipanaskan, dia akan membebaskan gas NO2 dan juga gas O2. Dan kalau garam amonium, dia akan membebaskan gas amonia. Okey, so dalam muka surat yang ini, saya menunjukkan gambar rajah lah macam mana susun atur radas tu apabila berlakunya eksperimen pemanasan ni. So, ni adalah pemanasan kalsium karbonat, CaCO3. So, kat sini ada garam CaCO3 tu. Lepas tu, dia disambungkan dengan air kapur lah. Lepas tu kat sini ada gelembung gas karbon dioksida. So, maksudnya apabila garam kalsium karbonat ni dipanaskan, dia membebaskan gas karbon dioksida lah, dan menyebabkan air kapur tu menjadi keruh. Inilah dia punya persamaan kimia. So, apabila dia dah dipanaskan, kalsium karbonat tu dia dah terurai menjadi kalsium oksida dan juga gas karbon dioksida lah. Sama juga dengan pemanasan magnesium karbonat. Okey, untuk pemanasan zinc karbonat, zinc karbonat apabila dipanaskan, air kapur dia menjadi keruh dan awak boleh nampak ada perubahan warna terhadap zinc karbonat tadi tu. So, zinc karbonat tu sekarang dah jadi zinc oksida. Zinc oksida tu bila mana dia panas, dia akan warna kuning. Dan apabila dia dah sejuk, dia akan jadi warna putih. So, you kena ingatlah dia punya warna. Okay, next, untuk pemanasan plumbum 2 karbonat pula. Plumbum 2 karbonat, bila mana dia dipanaskan, dia akan terurai kepada plumbum 2 oksida dan juga gas karbon dioksida lah. Plumbum 2 oksida ni apabila panas, dia akan warna perang macam ni. Dan apabila sejuk, dia akan jadi warna kuning. So, kena ingat warna dia. Sama juga untuk kes pemanasan kuprum 2 karbonat, CuCO3. CuCO3 pada asalnya dia warna hijau. Dalam bentuk pepejal, dia warna hijau. Apabila dia dipanaskan, dia menjadi kuprum 2 oksida yang berwarna hitam ketika panas dan sejuk. Dan juga dia membebaskan gas karbon dioksida. Okey, faham? Baik, tadi kita dah belajar tentang kesan haba ke atas garam. Sekarang kita nak beralih pula kepada ujian gas. Yang pertama sekali, ujian gas bagi oksigen. Dalam ujian ini, kita akan uji dia dengan kayu uji berbara lah. Okay, sebagai contoh, prosedurnya, kita masukkan 2 spatula serbuk kalium klorat 5 ke dalam sebuah tabung uji. Lepas tu kita panaskan dengan api yang kuat. Lepas tu kita ambil satu kayu uji berbara, kita letak pada mulut dia kat sini. Lepas tu pemerhatian yang kita boleh lihat adalah kayu uji berbara tu menyala semula. So, bila mana dia menyala semula, adalah kehadiran gas oksigen. Okey. Yang kedua, ujian gas hidrogen pula. Yang ini, kita uji dia dengan kayu uji bernyala. Tadi berbara je tau. Tadi berbara sahaja. Yang ni, dia bernyala. Okey, prosedur dia adalah awak masukkan 1 spatula serbuk zinc ke dalam sebuah tabung uji berisi asid sulfurik, H2SO4 cair. Lepas tu awak letakkan kayu uji bernyala tu, yang ada api tu, pada mulut tabung uji. Okey, so apa yang awak akan lihat nanti adalah awak akan kedengaran bunyi pop. So nak katanya bunyi pop tu, itulah tandanya ada gas hidrogen. Okey? Okey, seterusnya ujian gas karbon dioksida. Yang ni kita akan uji dia dengan air kapur lah. Ujian gas karbon dioksida ni selalu
hampir selalulah keluar waktu exam dalam bab garam ataupun mungkin dalam bab redox. Okey, so cara dia adalah masukkan satu spatula zinc karbonat, pupujal zinc karbonat ke dalam sebuah tabung uji. Lepas tu kita panaskan tabung uji itu dengan kuat. Maksudnya api dia sangat-sangat kuat lah, panas. So kena hati-hati. Kemudian alirkan gas yang terhasil ke dalam air kapur. Inilah air kapur. Lepas tu rekodkan pemerhatian. Okey, so apa yang awak akan nampak nanti adalah mula-mula awak akan nampak gelembung gas lah. Dan makin lama tu awak akan nampak air kapur tu daripada jernih dia menjadi keruh. So apabila air kapur berubah menjadi keruh, maka terbuktilah hadirnya gas karbon dioksida. Okey, seterusnya ujian gas amonia. Diuji dengan kertas litmus merah lembap. Amonia. Okey. So prosedur dia adalah masukkan satu spatula serbuk amonium klorida ke dalam sebuah tabung uji. Lepas tu kita tambahkan dalam 4 cm padu larutan NaOH cair ke dalam tabung uji itu. Lepas tu kita panaskan perlahan-lahan. Lepas tu kita letakkanlah kertas litmus merah lembap ni dekat mulut tabung uji tu. Lepas tu pemerhatian yang kita akan nampak adalah kertas litmus merah tu dia berubah menjadi biru. Okey. Ataupun satu lagi, kita boleh uji dia dengan menggunakan gas hidrogen klorida. Hidrogen klorida. Iaitu, kita masukkan 3 cm padu larutan amonia pekat ke dalam sebuah tabung uji. Lepas tu kita celupkan rod kaca ke dalam asid hidroklorik pekat. Lepas tu kita dekatkan rod kaca tu ke mulut tabung uji. Kita dekatkan macam ni lah. So, inilah wasap putih terhasil. Wasap putih ni adalah amonium klorida lah. Yang kat bawah ni larutan amonia pekat. Pernah dengar tak formula sambal? Saya belajar ni waktu sekolah rendah. Tapi boleh juga untuk awak gunakan. Merah. Okey, ni macam ni. Okey, dia macam ni. Kalau kita kan akan menggunakan kertas litmus kan. Kertas litmus ada dua warna, merah, biru. Apabila biru bertukar jadi merah, dia adalah asid. Biru bertukar jadi merah, dia akan jadi asid. Saya nak buat. Okey. Biru ke merah, dia akan jadi asid. Okey. So apabila kertas litmus merah tukar jadi biru, dia akan jadi alkali lah. Macam tu. Okey, so nak katanya ini adalah NH3 ni adalah alkali. Yang ni pula ujian gas klorin. Ujian gas klorin. Okey. Prosedurnya adalah masukkan 2 spatula serbuk MnO2 ke dalam sebuah kelalangkun. Lepas tu tambahkan 10 cm padu asid hidroklorik pekat. Lepas tu kita letakkan sehelai kertas litmus biru lembap ke mulut kelalangkun. Lepas tu kita panaskan perlahan-lahan dan rekodkan pemerhatian. Okey. So nak katanya kertas litmus biru lembap bertukar menjadi merah lah. Lepas tu pemerhatian dia adalah gas berwarna kuning kehijauan dibebaskan. Kertas litmus biru lembap bertukar ke warna merah dan kemudian dinyah warnakan. Sebab klorin kan kita gunakan dia dalam Clorox kan. So nak katanya dia sifat dia berasid, menghakis dan dia akan menyah warnakan lah. Dan nak tekankan bahawa gas klorin ni dia warna kuning kehijauan. Selalu kalau gas klorin dia biasa keluar dekat sel elektrolisis. Kalau dia gunakan faktor kepekatan elektrolit untuk memilih ion yang dinyahcas. Tak apa, nanti tu study kemudian. Okey, last kali ujian gas nitrogen dioksida. Okey.
gas nitrogen dioksida, kita uji dia dengan menggunakan kertas litmus biru lembap. Okey, so prosedurnya adalah masukkan 1 spatula serbuk plumbum 2 nitrat ke dalam sebuah tabung uji. Lepas tu kita panaskan dia dengan kuat. Lepas tu yang ketiga, letakkan sehelai kertas litmus biru lembap ke mulut tabung uji. Lepas tu kita rekodkanlah pemerhatian. Okey, so pemerhatian yang kita boleh lihat kat sini adalah gas nitrogen dioksida, dia berwarna perang. Lepas tu kertas litmus biru lembap bertukar ke warna merah. So nak kena ingat ni lah. Gas nitrogen dioksida warna perang. Okey. Itu sahaja. Okey, sebelum saya terlupa, buat sesiapa yang masih ada modul nilam dan masih menggunakannya, okey, boleh refer juga dekat buku modul nilam tu, muka surat 143. Okey, so ini adalah ringkasan yang lebih mudah lah untuk kamu senang baca. Inilah ada ujian gas nitrogen dioksida, oksigen, karbon dioksida, amonia, gas hidrogen, gas klorin. Ada lagi dua, gas hidrogen klorida dan juga gas sulfur dioksida, tapi yang kedua-dua ini dia jarang sikit lah keluar dalam exam. Tapi kalau awak nak baca untuk tambah pengetahuan awak, tak ada masalah. Okey. So, itu sahaja. Harap memudahkanlah urusan kamu untuk belajar. Sekian, terima kasih.